Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Kami mulakan dengan perkembangan ini. Seorang lelaki ditahan termasuk merampas bangkai harimau belang dan harimau kumbang serta 10 gading gajah bernilai setengah juta ringgit. Rampasan dilakukan di sebuah rumah di Kampung Bukit Tok Cik Dol, Tanah Merah, dipercayai untuk dijual di pasaran gelap. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafian Mamat berkata, rumah ini dijadikan stor menyimpan hasil buruan haram. Bangkai harimau dijumpai di dalam peti sejuk beku tanpa beberapa organ, dipercayai disimpan sejak April lepas. Lelaki berusia 25 tahun ini dipercayai aktif dalam sindiket pemburuan haram lebih setahun lalu. Kita percaya ada sindiket sebab ini pemburu orang lain, penyimpan orang lain dan pembeli orang lain. Jadi kami bersama-sama dengan Jabatan Perintah akan meneruskan operasi ini untuk mengesan ahli-ahli yang dipercayai terlibat dalam sindiket ini. Berdasarkan siasatan Perhilitan Kelantan, kumpulan pemburu haram menggunakan jerat dawai besi untuk menangkap sebelum menembak spesies haiwan yang dilindungi ini. Di Gua Musang, Kelantan, seorang anggota polis sukarelawan Felda dan seorang warga Myanmar turut ditangkap kerana memiliki 14 ekor burung spesies dilindungi, ubat batuk dan pokok ketum. Ini hasil 2 serbuan berasingan di Felda Aring 1. Menerusi serbuan pertama di sebuah rumah, lelaki tempatan yang bekerja sebagai polis sukarelawan Felda berusia 32 tahun dicekup. Pemangku Ketua Polis Daerah Gua Musang, DSP Sik Chun Fu berkata, 72 botol ubat batuk dan 430 pokok ketum ditemui bersama 14 ekor burung yang dipelihara tanpa lesen. Siasatan lanjut membawa ke sebuah lagi bangsal didiami lelaki warga Myanmar berusia 23 tahun di kawasan berhampiran. 2,880 botol ubat batuk dan 4 guni berisi daun ketum ditemui. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Pemeliharaan Binatang Liar. Ya, seperti contohnya burung murai batu Borneo, murai batu, burung ruak-ruak, dan seterusnya burung hantu, burung murai buluh, daun hijau, dan kendidi. Burung diserahkan kepada pihak Perhilitan untuk tindakan lanjut. Sebuah syarikat pembekal daging dan 2 pengarah syarikat itu yang dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan logo halal tanpa diperakui pihak berkuasa. Raihana Cold Storage Sendirian Berhad yang diwakili Rahman Sheikh Abdullah dan Raihana Kasim membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan pertama, syarikat Raihana Cold Storage yang diwakili pasangan suami isteri itu didakwa memperakui bahawa perkhidmatan berhubung dengan syarikat tersebut adalah halal dengan menggunakan logo halal tanpa diperakui halal oleh pihak berkuasa berwibawa pada sebuah lori jenama Isuzu. Mengikut pertuduhan kedua, Rahman dan Raihana dituduh secara bersama selaku pemilik syarikat Raihana Enterprise melakukan kesalahan sama pada sebuah lori jenama Mitsubishi. Mereka didakwa melakukan kesalahan di premis perniagaan Raihana Cold Storage Sendirian Berhad, Taman Perniagaan Setia Johor Bahru 1 Disember lalu. Kedua-dua tertuduh dibenar diikat jamin masing-masing RM40,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 19 Januari ini. Di Mahkamah Session Kota Baru, seorang penolong pengurus pasaraya milik sebuah koperasi berdepan 116 pertuduhan pecah amanah membabitkan wang tunai hasil jualan hampir RM360,000. Tertuduh Saiful Amirullah Saudi bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua tuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin.
Berdasarkan pertuduhan, tertuduh sepatutnya mendepositkan wang hasil jualan harian berkenaan ke dalam akaun bank majikannya. Namun, dia tidak mendepositkan keseluruhan wang tersebut. Kesalahan didakwa dilakukan bermula antara 9 Oktober tahun lepas hingga 5 September lalu. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan sebutan semula kes ditetapkan 31 Januari depan. Datuk Azhar Azizan Harun dan Datuk Seri Azalina Osman Said masing-masing kekal sebagai Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pelantikan mereka adalah sah. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid membenarkan permohonan Datuk Azhar, Datuk Seri Azalina dan dua yang lain untuk membatalkan saman pemula yang dikemukakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 4 lagi individu untuk mencabar kesahihan pelantikan mereka. Dalam penghakimannya, beliau berkata, Mahkamah tidak mempunyai kuasa dalam urusan Dewan Rakyat dan hanya Parlimen berhak dan memiliki kuasa tunggal untuk memutuskan isu perlantikan tersebut. Pada 13 Julai, 111 anggota Parlimen memilih dan 109 anggota Parlimen menentang perlantikan itu. Hakim berpendapat perlantikan kedua-duanya adalah sah dan tidak boleh dicabar melalui tindakan di mahkamah. Beliau tidak memberikan sebarang kos selepas berpuas hati isu yang dibangkitkan dalam saman pemula itu melibatkan kepentingan awam. Selain Datuk Azhar dan Datuk Seri Azalina, Timbalan Speaker Datuk Muhammad Rasid Hasnun dan Setiausaha Parlimen Nizam Maidin Bacha Maidin juga dinamakan sebagai responden dalam saman tersebut. 7 remaja berusia 14 hingga 19 tahun didakwa di Mahkamah Session dan Mahkamah Kanak-Kanak Kemaman atas tuduhan merogol seorang murid tahun 6. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Kampung Binjai, Kemaman awal bulan ini. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin antara RM5,000 hingga RM10,000 seorang dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 1 Februari depan. Baiklah, jika sebelum ini mencukupi logo halal tertera pada bungkusan daging import, namun kini semua pemilik pasaraya yang menjual produk itu perlu mempamerkan sijil halal daripada syarikat pembekal utama yang disahkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang ingkar. Jadi walaupun di packaging daging tersebut dah ada tanda halal, tapi untuk nak meyakinkan lagi pengguna supaya diwawarkan ataupun dipamerkan, kalau boleh dibesarkan, sama ada di signboard ke di mana-mana supaya dapat mudah dilihat oleh pelanggan. Sementara itu, Datuk Rosul yang meninjau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan di Hulu Terengganu berkata, KPDN HEP akan membuat pemantauan berterusan dan serbuan berkala terhadap syarikat atau pengedar berkaitan daging import tanpa sebarang notis pada bila-bila masa. KPDN HEP juga memberi jaminan semua daging import yang ada di pasaran ketika ini adalah halal. Menurut beliau, apa yang berlaku baru-baru ini telah dapat dibendung dan dikenal pasti. Curi lembu, kemudian jual dagingnya di pasaran pada harga murah. Kegiatan itu didalangi kumpulan dikenali sebagai Mat Beruk di sekitar utara Semenanjung sejak 2 tahun lalu. Kegiatan mereka akhirnya ditumpaskan polis selepas 5 lelaki dan 2 wanita berusia 22 hingga 36 tahun dicekup. Antara barang yang dirampas, peralatan mencuri lembu termasuk cecair ubat pelali. Dan tiuplah kepada binatang tersebut. Okey? Tuan tengok lagi mana? Okey? Senjata ni, untuk makluman you, senjata ni yang digunakan ni, senjata ni bertujuan untuk menakutkan kalau ada penternak yang datang semasa mereka melaksanakan kegiatan untuk curi lembu ni. Senjata sebagai senjata mereka lah. Mereka gunakan untuk menakutkan lah.
Kesemua suspek ditahan di Kulim Kedah dan Tasik Glogor Pulau Pinang 3 hari lalu. Dengan penahanan itu, polis menyelesaikan puluhan kes curi lembu. Di Perak, 22 ditahan termasuk 3 wanita yang terlibat dalam sindiket Macau Scam ditahan dalam serbuan di Ipoh. Mendapat latihan di Kemboja dan aktif di Laos sejak 2018, kesemua suspek berusia antara 20 hingga 46 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, kumpulan sindiket itu dipercayai pulang ke Malaysia pada Mei berikutan pandemik COVID-19. Dapat latihan di Kemboja, latihan luar negara. Bekerja di Laos, luar negara sejak 2018 dan mereka bekerja sehingga Mac 2020. Kerugian yang sempat dikenal pasti sehingga hari ini kumpulan ini dah mengaut 360,000. Satu grup saja. Antara barangan dirampas 2 buah kereta, komputer riba, set skrip, modem bersama router, telefon bimbit dan kad ATM. Seorang mekanik ditemui lemas setelah dipercayai terjatuh ke dalam Sungai Benus di Bentong Pahang Isnin lalu. Mayat Tan Kok Meng ditemui terdampar di atas batu di tepi sungai, kira-kira 5 km daripada lokasi dia dilaporkan terjatuh. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Bentong, Rosdi Mustafa berkata, pasukan penyelamat menemui mayat berkenaan setelah melakukan rondaan susulan, operasi mencari dan menyelamat. Tiada sebarang kecederaan pada mangsa dan mayat dibawa ke Hospital Bentong untuk bedah siasat. Dalam insiden 2 hari lepas, mangsa dihanyutkan air sungai yang deras ketika kerja mengalihkan jentera sedut pasir ke tengah sungai. Saya Muhammad Nazri. Dulu line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon keran ini. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Kembali bersama berita tengah malam. Perkembangan COVID-19 di Malaysia. Johor mencatatkan pertambahan kes jangkitan tertinggi diikuti negeri-negeri di Lembah Kelang. Keseluruhannya 1,870 kes baharu dilaporkan dengan 745 kes sembuh dan 6 kematian. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Lapan lagi kluster baharu COVID-19 dilaporkan hari ini melibatkan 5 negeri dan 1 wilayah. 5 kluster diisytihar tamat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau kini sebanyak 223 kluster.
Kluster pertama dikenali sebagai kluster Tembok Choh melibatkan daerah Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi, Kulai dan Mersing. Kluster Tapak Bina Broga pula melibatkan daerah Hulu Langat, Selangor. Dua lagi kluster iaitu kluster Tapak Bina Jalan Stesen dan kluster Slot Berjaya melibatkan daerah Lembah Pantai, Ibu Negara. Daerah Titiwangsa mencatat satu lagi kluster baharu iaitu kluster Jalan Nicholas. Di Perak, kluster Gerbang Pongsu dilaporkan melibatkan daerah Kerian dan Kinta. Manakala kluster Damai Ketari pula dilaporkan di Bentong Pahang. Sementara kluster Alor melibatkan daerah Kota Star, Kedah serta Titiwangsa dan Ceras, Ibu Negara. Sementara itu, tiada kes jangkitan COVID-19 direkodkan dalam kalangan petugas atau kaki tangan di Penjara Pusat Koreksional Jasin. Esko Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, setakat ini kes di penjara itu hanya melibatkan tahanan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di penjara berkenaan katanya membantu menangani kes berkenaan daripada menular kepada komuniti setempat. Jadi kita bimbang di situ sebenarnya. Kita bimbang sekiranya petugas-petugas penjara ni keluar masuk. Jadi apabila PKPD ianya tak boleh keluar, tak boleh masuk, maka insya-Allah tak ada jangkitan baru. Dan setakat ini memang tak ada kes di kalangan staf penjara yang didapati positif, tidak ada. Yang ada cuma di kalangan banduan-banduan. Itu keadaan di sana ya. Seramai 103 petugas di penjara berkenaan telah menjalani saringan. PKPD di Penjara Pusat Koreksional Jasin mula dilaksana pada 22 Disember dan berakhir pada 4 Januari depan. Zoom Melaka merekodkan pertambahan mendadak jumlah pengunjung sejak pembukaan Taman Tema Dinosaur Encounter sehingga tular cerita pengunjungnya gagal mematuhi SOP. Menjawab dakwaan itu, Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Datuk Muhammad Jailani Khamis menjelaskan pihak pengurusan Zoom Melaka sentiasa menekankan pematuhan SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Selain memastikan hanya pengunjung memakai pelitup separuh muka dibenarkan masuk, jarak fizikal antara mereka juga sentiasa dipantau. Ketegasan itu menyebabkan ada pengunjung merungut kerana mendakwa SOP amat ketat hingga menyukarkan pergerakan mereka dari satu tempat kurungan haiwan ke kurungan lain. Ya, di mana kita harus memulihkan ekonomi dalam waktu COVID ini dengan ada sedikit kelonggaran PKPB. Jangan pula ada media sosial yang menularkan. Lihat aja tadi, bila sampai kapasiti saja di amphitheater ni. Bila sampai kapasiti 230, iaitu 1/3 daripada kapasiti asal. Dan lihat dah ada 2 orang pegawai zoo yang jaga dan tidak membenarkan lagi mereka masuk. Siapa yang tak pakai mask tak boleh masuk. Siapa yang suhu melebihi apa namanya disyaratkan atau dikhawatiri demam tidak dibenarkan masuk. Zoom Melaka merekodkan lebih 12,000 pengunjung pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Selain pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan fizikal, kerja-kerja sanitasi juga dilakukan secara berkala. 231 individu ditahan setakat semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah itu, 225 telah dikenakan kompaun manakala 6 direman. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuk gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 80 kes dan tidak memakai pelitup muka 71 kes. Manakala aktiviti pusat hiburan merekodkan 63 kes dan gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal 13 kes. Menerusi operasi benteng pula telah menahan 29 pendatang asing tanpa izin serta merampas 10 kenderaan darat. Sebanyak 110 kesekatan jalan raya dilaksanakan di bawah operasi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Tentera Darat Malaysia akan mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan Ops Benteng yang akan berakhir 2022. Ia berikutan pelbagai kejayaan diraih menerusi operasi itu, terutama dalam menghalang keluar masuk pendatang asing tanpa izin parti di sempadan negara.
Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain berkata, keberkesanan Ops Benteng juga hasil kerjasama bersepadu antara PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan sebagainya. Sepanjang tempoh Ops Benteng, Johor antara negeri yang menunjukkan prestasi cemerlang dengan pelbagai siri tangkapan dan rampasan. Ianya memberi kebaikan kepada semua agensi atau pada negara. Kemungkinan Ops Benteng ini dikekalkan tetapi dalam bentuk struktur yang berbeza. Tetapi still asas konsep dia bersepadu dengan semua agensi. Mungkin kita akan nampak lebih kejayaan di masa mendatang. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan Ops Benteng Sektor 7 Brigade di Markas Taktikal Tanjung Sepang, Kota Tinggi. Menerusi Ops Benteng yang bermula Mei lalu, ATM berjaya memberkas 1,108 parti dan nilai rampasan lebih 2.6 juta ringgit. Elak dan tangguh sebarang aktiviti di kawasan berisiko sepanjang tempoh monsun Timur Laut yang dijangka berakhir Mac depan. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam, Cik Adam A. Rahman memaklumkan dalam tempoh hingga Mac depan, 4 hingga 6 episod hujan lebat yang signifikan dijangka berlaku. Terdapat 2 fasa iaitu dari November hingga Disember dan Januari hingga Mac depan. Jelasnya cuaca yang tidak menentu, angin kencang, laut bergelora dan arus pinggir pantai yang kuat sangat berisiko dan boleh mendatangkan kecederaan, kemalangan atau kemalangan jiwa. Dalam usaha meningkatkan tahap kecaknaan sesama komuniti, beliau berharap individu tidak sihat tidak mengunjungi lokasi-lokasi awam dan segera mendapatkan rawatan kesihatan. Pada masa sama, masyarakat perlu lebih menekankan aspek amalan norma baharu dan mengelak kawasan sesak kerana sangat berisiko tinggi. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah mencapai lebih 1.3 bilion ringgit jumlah deposit dari bagi akaun skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPM daripada sasaran 1.5 bilion ringgit yang ditetapkan tahun ini. Pengerusi PTPTN Wan Saiful Wan Jan berkata angka itu dicatatkan setakat 30 November lalu dan yakin sasaran ini dapat dicapai sepenuhnya. Jumlah deposit meningkat 63% berbanding 800.84 juta ringgit bagi tempoh sama pada tahun 2019. Bagi tahun 2020, target kita tahun ini adalah lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dan memang kita tak sasarkan pada tahun ini 1.5 bilion ringgit. Setakat ini kutipan kita sudah mencecah lebih sedikit daripada 1.3 bilion ringgit untuk tahun ini saja. Beliau berkata demikian pada program bantuan persekolahan di Senawang. 410 pelajar daripada keluarga B40 sekitar Negeri Sembilan menerima bantuan bocor RM100 untuk membeli kelengkapan persekolahan dan juga sebagai simpanan SSPNI. Terus mara dengan mudah bersama produk terkini Apple dengan Galaxy Zeroolution. Beralih ke berita sukan. Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2020. Johor Darul Takzim JDT mendominasi ABK musim ini selepas memenangi 5 anugerah dalam majlis yang diadakan malam ini. 5 anugerah tersebut ialah penjaga gol terbaik, pertahanan terbaik, pemain tengah terbaik, jurulatih terbaik dan pasukan terbaik. Dalam majlis yang berlangsung secara maya itu, menyaksikan penjaga gawang JDT Farizal Marlias dipilih sebagai penjaga gol terbaik, manakala Aidil Zafwan Abdul Razak dinobatkan sebagai pertahanan terbaik dan Safawi Rasid diumum sebagai pemain tengah terbaik. Jurulatih JDT Benjamin Mora pula dipilih sebagai jurulatih terbaik dan kemuncaknya apabila skuad Harimau Selatan dinobatkan pasukan terbaik 2020.
Anugerah lain yang mencuri tumpuan ialah penyerang terbaik yang menjadi milik bekas pemain Perak Sharif Fiqi Fauzi. Dalam masa sama turut diumum sebagai penjaring terbanyak tempatan Liga Super 2020 selepas menjaringkan 10 gol musim ini. Anugerah kasut emas dan penjaring terbanyak Liga Super menjadi milik Ifedayo Omosui yang meledak 12 gol bersama Selangor, manakala penyerang Pulau Pinang Casagrande yang menghasilkan 9 jaringan dinobatkan selaku penjaring terbanyak Liga Perdana. Sementara itu, pemain ke-12 iaitu seluruh penyokong Liga Malaysia Liga M dinobatkan sebagai pemenang anugerah pemain paling bernilai MVP untuk ABK 2000 Virtual. Perkembangan sukan pemotoran. Kehadiran legenda MotoGP Valentino Rossi dijangka membawa aura luar biasa dalam kem Petronas Yamaha SRT musim depan. Itu pandangan prinsipal pasukan berkenaan, Datuk Razlan Razali, yang optimis pelumba berkenaan pasti selesa bergandingan dengan rakan sepasukan Franco Morbidelli. Menurut Razlan, kehadiran juara dunia 7 kali dalam kelas Premier itu sedikit sebanyak dapat membantu rakan sepasukannya Morbidelli dalam misi memburu gelaran juara dunia musim 2021. Frankie Morbidelli yang dia anak murid dia, yang dia kenal dengan begitu lama, dan atmosfer dalam kita punya pit nanti akan lagi mesra, less tension, dan satu atmosfer yang baik untuk dua-dua rider. To have Valentino in our team is such a honour, and for the Malaysian fans I think it will be fantastic. Musim ini Petronas Yamaha SRT melakar sejarah tersendiri apabila meraih 6 kemenangan, manakala pelumbanya Morbidelli pula menduduki tangga kedua dalam carta kejuaraan dunia. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.